Bukan Yang Berhormat Saudara Anthony Loke Chew Fook yang juga merupakan Setiausaha Organisasi Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP, Organising Secretary, dan beliau juga merupakan mantan Menteri Pengangkutan yang cukup baik, cukup disayangi, cukup disegani. Tiba-tiba akan masuk ke dalam LRT turun dengan rakyat untuk lihat keadaan. Jadi hari ini ya kita ataupun semalam kita digempakan. Tiba-tiba bukan main ramai pengerusi pelabuhan-pelabuhan dinamakan. Mungkin Yang Berhormat Anthony boleh sentuh sikit, tapi kita nantikan ya, pandangan dan kupasan isu-isu semasa daripada Yang Berhormat Saudara Anthony Loke. Dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Fahmi. Salam sejahtera dan salam Ramadan kepada rakan-rakan Datuk Seri Mukris, Datuk Saifuddin, Dr. Hatta, dan kepada rakan-rakan yang menonton sekarang ini ceramah ini buat kali pertamanya. Terlebih dahulu malam ini kita ceramah ini bertemakan 9 Mei, iaitu ulang tahun yang kedua kemenangan Pakatan Harapan 2 tahun lepas. Tetapi saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya sebelum kita mencapai kemenangan pada 9 Mei. Iaitu seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Mukris tadi. 2 tahun sebelum kemenangan pada 9 Mei, tidak ada seorang pun penganalisa politik yang merasakan bahawa kita ada peluang untuk menang. Tidak ada sesiapa yang menjangka bahawa Najib akan ditewaskan, Barisan Nasional akan menjadi pembangkang. Tak ada seorang. Kerana pada tahun 2016, saya masih ingat lagi, kita bertepan dengan dua pilihan raya kecil, Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Kedua-dua itu calon kita pada ketika itu daripada Amanah, dan kita kalah teruk pada ketika itu. Dan selepas pilihan raya kecil itu, ramai yang menjangkakan bahawa Pakatan Harapan termasuk penyokong kita sendiri tak ada harapan langsung untuk menang PIU 14. Tetapi kita mempunyai satu tekad bahawa kita perlu membuat perubahan. Kerana tema yang menyatu padukan parti-parti pembangkang pada ketika itu ialah penyelewengan kuasa yang terlalu besar yang dibuat oleh Datuk Seri Najib dan juga kerajaan pada ketika itu, yang memerlukan bahawa kita semua bersatu padu walaupun sangat sukar untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-14 dan membuka satu bab baru dalam Malaysia. Jadi dalam proses 2 tahun itu cukup banyak yang kita lalui bersama. Saya masih ingat buat kali pertama saya bersama dengan Cintong berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin untuk membincangkan soal kerjasama. Tan Sri Muhyiddin tak berani berjumpa kita secara terbuka. Kita kena sewa satu bilik hotel untuk jumpa pada ketika itu. Ketika itu beliau masih, saya rasa masih dalam UMNO lagi, dan tak lama daripada itu maka Bersatu dilahirkan, didaftarkan, dan seterusnya kita bekerjasama dalam kerangka Pakatan Harapan. Tetapi dalam tempoh 2016 hingga 2018, 2 tahun itu, saya rasa satu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi diri saya. Saya mempunyai peluang untuk banyak berunding, mewakili DAP dengan Datuk Seri Mukris dan beberapa pimpinan lain dalam Bersatu. Dan sepanjang 2 tahun itu, kita melalui pelbagai rintangan dan banyak perbincangan, mesyuarat, dan yang paling sukar ialah perundingan pembahagian kursi. Tetapi walau apa pun, kita berjaya untuk menyelesaikan semua masalah yang berbangkit, termasuk pengagihan kursi. Kerana pada ketika itu setiap parti mengambil satu sikap bahawa kita mesti give and take. Kita mesti berkorban. Yang penting kita memenangkan pakatan kita. Dan kita tewaskan Barisan Nasional dan Najib. Dan kemuncak daripada perundingan itu ialah bermula pada 7 Januari 2018 apabila kita berjaya memuktamadkan semua pengagihan kerusi beberapa bulan sebelum PIU 14, dan Pakatan Harapan secara rasminya mencalonkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Konsensus yang dicapai itu telah menaikkan satu momentum yang cukup besar sehinggalah ke 9 Mei. Dan selepas itu menjelang
pembubaran parlimen, kita pula membuat satu keputusan yang paling berani dalam sejarah politik negara, iaitu semua parti pembangkang bersetuju untuk menggunakan logo bersama. Ini tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku dalam 2008, 2013, tak pernah berlaku. Walaupun Pakatan Harapan tidak dapat didaftarkan, semua parti termasuk Dr. Mahathir sendiri bersetuju untuk menggunakan logo lambang keadilan. Dan saya di sini nak mengingatkan kepada Tan Sri Muhyiddin, dalam rekod pilihan raya kita, Tan Sri Muhyiddin sendiri pun menang sebagai calon keadilan dalam kertas, sebab kertas undinya dicetak sebagai calon keadilan. Dan kita semua menggunakan lambang keadilan kerana kita bersetuju bahawa kita menggunakan satu common simbol, satu common logo untuk berdepan dengan Barisan Nasional. Dan itu telah mencetuskan satu momentum yang cukup besar sepanjang kempen kita. Saya rasa rakan-rakan semua, bukan sahaja di kalangan calon-calon, tetapi semua rakyat Malaysia yang pernah menghadiri ceramah-ceramah tersebut boleh membayangkan, boleh masih ingat lagi tenaga dan energi yang kita cetuskan dalam ceramah-ceramah itu. Setiap malam apabila ada kehadiran Tun Dr. Mahathir, puluhan ribu rakyat Malaysia akan ke ceramah tersebut. Semuanya selepas itu kita akan keluarkan handphone kita, tunjukkan cahaya handphone kita. Itu semua adalah energi yang begitu besar yang telah kita cetuskan perubahan sehingga kita menang 9 Mei 2 tahun lepas. Apabila kita dah menang 2 tahun yang lepas, kita pun membentuk kerajaan. Sudah tentunya sekarang ini semua orang nak menyalahkan DAP lah, termasuk rakan-rakan yang mengkhianati kita, mengatakan bahawa mengapa nak pecah, mengapa nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS, kerjasama dengan parti-parti yang telah kalah. Semuanya salah DAP. Kononnya kerana DAP tekan, DAP kuasai kerajaan dan sebagainya. Semua keputusan yang dibuat oleh kabinet, semuanya kerana DAP nak. Itu alasan, salah satu alasan yang digunakan oleh rakan-rakan yang telah mengkhianati kita. Tetapi kita lihat balik fakta ni. Apabila kita menang pada 9 Mei 2018, komposisi Pakatan Harapan, kalau ikut calon parti, yang paling ramai menang ialah Keadilan, 50 ahli parlimen. Diikuti oleh DAP 42. Selepas itu Bersatu 13 dan Amanah 11. Dan diikuti oleh Warisan 9. 5 parti itu membentuk kerajaan dan membentuk kabinet. Tetapi dalam komposisi kabinet yang dibentuk oleh Tun Mahathir, 2 kali kita lantik ahli kabinet. Kali pertama ialah 21 Mei angkat sumpah, selepas itu pada bulan Julai. Tetapi komposisi kabinet itu melambangkan bahawa 5 parti yang membentuk kerajaan ini hampir mempunyai bilangan ahli kabinet yang lebih kurang sama. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit. Tetapi prinsipnya ialah kabinet ini mesti ada konsensus dan tidak ada satu parti yang mendominasi kabinet kerajaan Malaysia bawah Pakatan Harapan. Walaupun DAP menang 42, kita hanya ada 6 wakil dalam kabinet. Keadilan ada 7. Bersatu yang menang kurang pun ada 6 ahli kabinet. Tetapi kita menerima dengan hati terbuka kerana kita tahu bahawa realiti politik bahawa kita mesti bekerjasama, kita mesti berkongsi kuasa dan segala keputusan itu mesti dibuat melalui konsensus dan bukannya satu parti mendominasi segala keputusan itu. Jadi itu yang kita telah laksanakan, yang kita telah persetujui selama 22 bulan kita dalam kerajaan. Jadi kepada orang-orang yang cuba membuat tomahan kononnya DAP kontrol semua ni, lihat kepada fakta, lihat kepada kedudukan yang sebenarnya. Umpamanya dalam pelantikan-pelantikan ke GLC, ke agensi, ke badan berkanun. Saya berani mengatakan bahawa tidak ada satu badan berkanun ataupun GLC yang dulu diduduki oleh orang Melayu diganti dengan orang bukan Melayu. Namakan satu. Institusi-institusi besar untuk orang Melayu seperti Felda, Tabung Haji, Felkra, LTAT. Semuanya lantikan-lantikan itu adalah lantikan-lantikan yang berkaribel. Saya pernah bekerja dengan Tun Dr. Mahathir di bawah beliau sebagai menterinya selama 22 bulan. Saya tahu nak dapatkan persetujuan daripada Tun bukannya satu perkara mudah.
kita tak boleh kelentong dia, suka-suka nak masukkan nama. Dia tak mudah untuk bersetuju untuk sesuatu pelantikan. Dia akan screen through nama dia, akan check dengan polis, check dengan SPRM dan sebagainya. Tetapi prinsipnya ialah segala pelantikan, terutamanya institusi yang besar, yang penting untuk orang Melayu, semuanya diisi dengan lantikan-lantikan yang cukup berkaliber. Saya tahu sebab beberapa badan berkanun yang dekat dengan yang berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan, umpamanya Malaysia Airports, prasarana yang saya nyatakan semalam. Kedua-dua prasarana dan Malaysia Airports, lantikan pengurusi yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir sendiri ialah bekas hakim. Kerana kita nak orang yang cukup berintegriti untuk mengetuai badan-badan ini. Betul, dalam Pakatan Harapan ada orang yang mengkritik kita. Kononnya Pakatan Harapan pun ada buat pelantikan politik. Saya tak menafikan. Memang itu kenyataan. Memang kita ada membuat lantikan-lantikan politik. Tetapi lantikan politik yang dibuat oleh Pakatan Harapan jauh lebih rendah berbanding dengan dulu. Amat-amat minimal. Dan untuk DAP, lantikan-lantikan yang dibuat oleh DAP, semua pengurusi-pengurusi pelabuhan umpamanya memang adalah pengurusi-pengurusi sebelumnya juga adalah calonnya daripada kaum Cina. Kita tidak mengambil satu lembaga pelabuhan dulu pengurusikan oleh seorang pengurusi kaum Melayu digantikan dengan kaum Cina. Tidak. Contohnya, lembaga pelabuhan Kelang. Selama MCA memegang Menteri Pengangkutan, selama itulah pengurusi lembaga pelabuhan Kelang itu diduduki oleh orang MCA. Sebelum kita menang, yang menjadi pengurusi lembaga pelabuhan Kelang itu adalah Tan Sri Kong Chong Ha, mantan Menteri Pengangkutan. Kita ganti dengan YB Enyong, bekas Esko Kerajaan Negeri Selangor. Di Kuantan, yang pengurusinya adalah orang Melayu, kita tak ganti. Di Johor, lembaga pelabuhan Johor, pengurusinya Melayu, tetap orang Melayu menjadi pengurusi. Jadi untuk mengatakan bahawa lantikan-lantikan yang dibuat oleh DAP menghakis kedudukan dan kepentingan orang Melayu itu tidak benar sama sekali. Dan pengalaman bekerja di bawah Tun, kita tahu bahawa Tun amat cermat dalam perkara pelantikan dan amat berhati-hati. Bukan mudah untuk mendapat persetujuan beliau, dan beliau akan membuat lantikan-lantikan yang benar-benar beliau rasa boleh menyumbang kepada organisasi tersebut, kepada badan berkanun tersebut ataupun kepada GLC tersebut. Saya yakin rakan-rakan Menteri Kabinet yang lain juga mempunyai pengalaman yang sama. Jadi pada hari ini kita lihat apa yang berlaku dalam keadaan negara kita, apa yang kita nak buat perubahan dalam Pakatan Harapan, memperkukuhkan urus tadbir negara kita, memastikan tidak ada penyelewengan kuasa oleh pemimpin politik, melawan rasuah. Itu tema kita. Itu perjuangan kita selama 22 bulan. Tetapi dalam sekelip mata, dalam 2-3 bulan saja, begitu banyak isu-isu yang timbul, pelantikan-pelantikan yang meragukan, dan melihat bahawa orang-orang politik kembali mengetuai GLC, badan berkanun, seolah-olah sebagai satu pulangan kepada sokongan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat tidak sihat dalam perang kita terhadap rasuah, perang kita terhadap memastikan urus tadbir yang baik. Dan yang paling penting, apa yang kita telah capai selama 22 bulan ialah untuk memastikan ruang demokrasi kita semakin luas. Tetapi apatah yang kita lihat dalam 2-3 bulan ini, apa yang kita telah capai itu beralih ke belakang, toreh ke belakang. Jadi itu sebabnya kita amat mengharapkan bahawa mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan untuk membina sebuah negara yang bersih dan urus tadbir yang baik dapat kita teruskan melalui kepimpinan yang dipilih oleh rakyat. Jadi saya harap sedikit kongsian pada malam ini sebagai permulaan, memberikan sedikit latar belakang kepada rakan-rakan perjalanan kita sebelum 2018 dan selepas 2018 apa yang telah berlaku. Memang banyak lagi yang kita boleh ceritakan, tetapi oleh kerana kekangan masa, jadi saya berhenti setakat ini. Terima kasih kepada semua.